Baik, bertemu kembali. Melihat kepada data-data yang saya kongsikan tadi, saya ingin memberi fokus. Pastinya ingin memberi fokus terhadap golongan undi 18 hingga ke 21 tahun kerana mereka majoritinya masih belum buat keputusan sama ada ingin mengundi ataupun tidak. Dan kalau kita nak tahu sebenarnya undi anak muda ini adalah undi penentu untuk PRU ke-15. Dan kita lihat adakah ini disebabkan mereka masih tidak memahami kuasa yang ada di tangan mereka sebenarnya boleh menentukan kerajaan dan juga memastikan masa depan negara kita. Jadi kita ingin berbincang mengenai hal ini. Bersama dengan saya adalah Mujibu Abdul Muiz, Fellow Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM untuk berdiskusi tentang hal ini. Assalamualaikum, Saudara Mujibu. Waalaikumsalam, Baris. Selamat petang. Selamat petang. Saudara, apa yang mempengaruhi setengah golongan yang tidak tahu pun nak keluar mengundi ataupun tidak? Adakah mereka ini masih kurang jelas dengan tanggungjawab sebagai rakyat negara demokrasi ataupun bagaimana? Bagaimana ingin kita terjemahkan melihat kepada data tadi, saudara? Ya, kalau mengikutkan apa yang dibentangkan oleh badan-badan pemikir dan juga pemerhati tentang sentimen itu menunjukkan bahawa mereka ini bersedia untuk mengundi. Dan saya rasa menerusi kerja-kerja lapangan yang sedang dilakukan pada ketika ini juga mendapati mereka benar-benar mahu mengundi kerana keterujaan itu. Kerana sedar bahawa ini adalah satu perkara yang baru di dalam mereka dan keterujaan itu membawa kepada barangkali pemahaman secara perlahan-lahan menerusi proses yang mendedahkan mereka dengan perbincangan politik. Cuma mungkin dalam konteks ini, dalam kesediaan mereka memilih, mungkin concern terbesar itu adalah apakah mereka benar-benar faham dan juga sudah tentulah pilihan yang mereka lakukan itu adalah pilihan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Itu mungkin boleh menjadi isu dalam konteks undi orang muda ini. Tapi daripada perspektif yang positif, kesediaan mereka untuk mengundi itu dengan data-data yang menyaksikan kesediaan itu berada di tahap yang tinggi, ya, sekitar 80 sehingga 90%, maka untuk perspektif demokrasi dan pendemokrasian, saya rasa ini sudah satu dianggap sebagai baik dalam kita baru pertama kali untuk melihat pengundi 18 ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh negara. Setelah apa yang kita saksikan di Johor, dilihat pengundi ketika itu tidak keluar mengundi walaupun itulah pertama kali undi 18 dan undi automatik itu dilaksanakan dan dikuatkuasakan. Saudara Mujibu, kalau kita lihat di media sosial, contohnya tinjauan di media sosial, ramai yang mengatakan mereka tak nak mengundi kerana semua wakil calon ni boleh dikatakan mereka yang katakan adalah 2 kali 5 saja. Mana-mana parti pun sama je calon dia. Dan juga ada jugalah perdebatan di dalam media sosial ini mengatakan kalau tak tahu nak mengundi mana satu, better pilih calon dan lihat kepada manifesto yang dibawakan oleh calon daripada parti-parti tertentu. Banyak formula sebenarnya yang dikeluarkan oleh pengguna Twitter ni dan juga netizen-netizen sebenarnya. Kalau melihat kepada pandangan saudara Mujibu sendiri, apa agaknya formula terbaik untuk mungkin anak muda yang tidak pasti ataupun mereka melihat kawasan mereka ni banyak nama-nama besar dan sebagainya. Apa agaknya formula terbaik? Apa yang perlu mereka tumpukan terlebih dahulu untuk membuat keputusan tu, saudara? Ya, saya bersetuju dengan pandangan itu bahawa undi anak muda ini very critical. Dan mereka itu sudah tentulah mengundi berdasarkan naluri, insting. Walaupun ramai yang mengatakan ini tidak baik, tetapi kita harus menghormati cara mengundi itu. Dan untuk menjawab persoalan ini, jelas tidak ada satu formula terbaik untuk mana-mana individu menentukan pilihan dia dalam konteks pengundi muda. Tetapi bagi saya lah, memang kecenderungan untuk para pengundi muda ini memilih calon itu tinggi dan dapatan lapangan kita juga mendapati kebanyakan mereka lebih suka melihat calon yang biasa mereka lihat dan yang paling penting mereka merasakan calon ini benar-benar hidup di kalangan mereka, bukan calon yang datang daripada mana-mana kawasan yang tak pernah nampak, yang tak pernah dengar nama, tiba-tiba dicalonkan di situ. Ini mereka tidak mahu. Dan sudah tentulah selain daripada aspek-aspek ini, mereka adalah anak muda yang terdedah, maka sudah tentu perbincangan yang mereka ikuti akan sedikit sebanyak mempengaruhi persepsi masing-masing. Maka kalau saya rasa formula terbaik untuk orang-orang ini ketika melihat perbincangan di media sosial dan sebagainya itu, apa juga persepsi yang bakal terbina nanti, haruslah mereka ibagi dengan fakta-fakta daripada pihak yang pelbagai. Kerana kalau ada perbandingan fakta,
daripada pihak yang berbagai. Maka pilihan yang dilakukan itu walaupun apa juga nanti akhirnya mengikut naluri ke, mengikut rationality ke, mereka akan melakukan pilihan yang terbaik dan itu adalah keputusan mereka yang harus semua hormati. Tetapi secara umum memang tidak akan ada mana-mana formula yang kita katakan sebagai terbaik untuk anak muda ikuti, memandangkan mengundi ini sama macam kita juga sebagai pengguna untuk membeli, di mana kita akan menimbangkan semua aspek untuk memastikan nilai kita itu, undi kita itu nanti bernilai dan benar-benar memberikan pulangan yang maksimum apabila kita buang di dalam kotak undi kelak. Itu harapan kita kalau kita ingin keluar mengundi, ingin melihat semula nilai-nilai undi kita itu adakah ia bermakna ataupun tidak. Dan juga Saudara Mujibu, kita ingin lihat contoh kerusi-kerusi parlimen, kerusi panas lah. Contohnya misalnya saya ambil di Gombak, ada 3 nama besar ataupun 2 nama besar. Melihat kepada semua nama besar itu ada melibatkan sampai 3 ke 6 penjuru. Di Malaysia ni sebenarnya ada banyak sampai ke 3 ke 6 penjuru yang perlu dipertaruhkan untuk calon-calon yang ingin menang di kawasan itu. Melihat kepada senario ini, apakah pros and cons ataupun senario yang mungkin menyukarkan kemenangan seseorang calon di kawasan itu? Adakah mereka melihat bahawa yalah letak seorang nama besar di kawasan yang panas, apa agaknya senario yang mungkin berlaku? Adakah itu mungkin menyukarkan kemenangan seseorang calon itu sendiri kalau 3 nama diletak satu kerusi panas itu sendiri, Mujibu? Ya, sudah tentu daripada perspektif pengundi, dilema sebegitu timbul kerana mereka melihat tokoh-tokoh besar ini ada persona dan pengaruh tersendiri. Tetapi mungkin saya melihat sepanjang tempoh berkempen nanti, setelah calon itu diketahui siapa yang bakal diletakkan ataupun kita kata dah tahu tapi sah diketahui pada Sabtu ini bahawa mereka bertanding di kawasan itu membawa parti tertentu, maka mereka akan diikuti secara rapat oleh para pengundi, baik dari sudut perbincangan secara formal, tidak formal, mengikuti kempen-kempen baik bersemuka ataupun secara maya. Jadi di sepanjang 2 minggu tempoh berkempen itu sudah tentulah input-input ini akan membina persepsi, membina angkuba bagi mereka menimbang tara apa kelebihan dan kekurangan calon masing-masing di sebalik nama-nama besar ataupun calon-calon heavyweight ini. Dalam konteks mereka ini ada persona, ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Maka sudah tentu daripada apa yang mereka dapat itu, apa yang mereka kutip itu nanti akan dijadikan asas pertimbangan dan akan ditranslate kepada kotak undi. Kerana kita harus faham ya, Faris, dalam mengundi ini kita boleh buat macam-macam, tetapi saat akhir hatta berada di kotak undi itu nanti pun nak memangkah itu, kalau kita kata ketaatan, keterikatan, persepsi pengaruh rakan sebaya ibu bapa itu macam-macam boleh mempengaruhi di kotak undi. Hatta kalau nak mengundi itu pertimbangan saat akhir itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Mungkin 2 minggu dia kata dia nak pangkah parti A, tapi sampai ke kotak undi dia tak gambar nak pandang kaki A, dia pandang parti B. Itu pun boleh berlaku. Jadi itu saya rasa barangkali menjadi sebahagian daripada rencana tentang bagaimana untuk pengundi itu memahami. Tapi yang pasti dalam tempoh 2 minggu mendatang ini itu menjadi waktu kritikal kepada calon kerana mereka akan diamati, mereka akan diteliti, mereka akan disukat dan sudah tentu mereka akan diadili di dalam kotak undi berdasarkan persepsi sepanjang 2 minggu itu, apa yang berlaku berdasarkan kutipan mereka, berdasarkan pertimbangan mereka, maka ini menjadi peringatan kepada calon bahawa pada 2 minggu ini macam-macam boleh berlaku, maka pertahankan diri anda untuk memastikan akhirnya anda dipilih di kotak undi. Dan terakhir sekali, Saudara Mujibu, apa agaknya kita lihat sendirilah parti-parti ini mereka yang sebenarnya nak bertanding. Jadi apa agaknya peranan parti politik? Adakah calon yang dipertaruhkan memainkan peranan yang sama, ada ingin keluar mengundi ataupun bagaimana? Apa agaknya faktor-faktor lain lagi yang boleh dititik beratkan? Dalam pilihan raya jelas calon itu menjadi yang menjadi aktor utama dalam setiap parti kerana calon inilah yang perlu diteliti oleh mana-mana parti juga untuk diletakkan sebagai wakil mereka dalam pilihan raya. Kedua-dua memainkan peranan kerana of course parti itu memberi gambaran bahawa inilah sekumpulan mereka-mereka yang kalau dipilih akan membentuk kerajaan. Jadi sebagai sebuah pasukan itu juga harus memberikan satu gambaran yang konkret dan kuat bagi meyakinkan keseluruhan negara itu untuk memilih, dan calon itu juga adalah refleksi kepada parti yang menggambarkan tentang kekuatan, kredibiliti, idea, kemampuan, keterbatasan, itu semua digambarkan
oleh calon itu yang menjadi wakil parti. Jadi ramuan-ramuan ini barangkali akan harus diimbangi dengan baik dan juga bagaimana parti itu dengan pimpinan-pimpinan tertentu yang boleh menggerakkan dan yang paling penting mencipta kesepaduan kepada seluruh pasukan itu untuk mencipta kejayaan. Kerana dalam politik pilihan raya, politik angka, yang penting adalah kerusi yang dimenangi. Sebanyak mana yang mampu setiap calon ini sumbangkan bagi memastikan ada majoriti dan boleh membentuk kerajaan. Itu yang paling utama. Kerana dalam hal ini kedua-dua itu harus memain peranan. Yang saya rasa ia tidak boleh dipincangi oleh mana-mana aspek pun. Baik, terima kasih Mujibur bin Muiz, Fellow Kursi Institusi Raja-Raja Melayu daripada UiTM yang berkongsikan apa agaknya ramuan ataupun apa formula ataupun untuk memilih. Kerana sebenarnya tak ada formula yang tetap pun sebenarnya untuk kita membuat keputusan untuk keluar mengundi, kerana yang pasti kita sendirilah perlu keluar jalankan tanggungjawab, kerana itulah akan menjadi penentu segalanya ataupun menentukan masa depan negara kita. Saya kira itu saja untuk Malaysia Memilih jam 5 petang hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.